Perikatan Nasional ataupun PN bersetuju untuk membentuk Majlis Presiden dalam mesyuarat yang diadakan semalam dan majlis tersebut akan dianggotai semua ketua parti berkenaan dan perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hamzah berkata mesyuarat itu turut membincangkan persediaan parti bagi menghadapi PRU ke-15. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh pemimpin PAS, STAR, SAPP, Bersatu, PN serta semua ahli majlis tertinggi yang lain. Dan untuk berbincang lebih lanjut mengenai penubuhan Majlis Presiden PN ini, kita terus saja Skype ketika ini bersama dengan Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah pengajian sains pentadbiran dan pengajian polisi UiTM. Hello, Assalamualaikum Mujibu. Waalaikumsalam, Ihsan. Baik, terima kasih Tuan. Ini kita nak melihat kepada bagaimana gerakan itu akan berlaku selepas wujudnya Majlis Presiden dalam Perikatan Nasional. Dan pastinya, hala tuju utama adalah menjelang PRU ke-15. Dalam konteks ini, bagaimana Tuan melihat kepada signifikasi pembentukan Majlis Presiden dalam Perikatan Nasional itu? Ya, saya merasakan begini ya. Barangkali ini adalah satu usaha untuk membesarkan lagi kerjasama di dalam Perikatan Nasional supaya dia lebih menepati satu ciri kerjasama yang bersifat grand coalition. Kerana dalam konteks politik Malaysia, kita agak sukar untuk memperolehi majoriti kalau kita bertanding secara bersendirian. Dan ini telah dibuktikan pada PRN Negeri Sabah baru-baru ini apabila kerjasama strategik di antara Perikatan Nasional bersama dengan parti-parti tempatan di Sabah dan juga sokongan daripada rakan sekutu daripada Barisan Nasional itu berjaya membuahkan hasil di Sabah. Tetapi bagi saya jelas memang ini adalah satu kerjasama yang dibentuk untuk menghadapi pilihan raya ke-15. Apatah lagi setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri mengakui bahawa selepas COVID-19 berakhir maka akan ada pilihan raya 15 untuk memperoleh mandat baru kepada pentadbiran Perikatan Nasional. Cuma barangkali ada dua kebimbangan yang muncul daripada perluasan Perikatan Nasional ini sebagai satu grand coalition baru. Bagaimana reaksi UMNO terutamanya yang berada sebagai gabungan di dalam kerajaan tetapi tidak menyertai Perikatan Nasional, hanya melibatkan kerjasama strategik bersama Bersatu di sebagai penyokong kerajaan, tetapi memiliki gabungan yang satu lagi iaitu Muafakat Nasional bersama PAS yang juga saya lihat ini sebagai satu kecelaruan yang boleh membentuk persaingan di antara dalam parti. Dan sudah tentulah juga kalau boleh saya juga mau melihat apakah kemampuan Perikatan Nasional ini memperluaskan ataupun kita boleh cakap merasmikan gabungan Perikatan Nasional ini dengan menarik sokongan daripada parti-parti yang bergabung di Sarawak, kerana ini juga mempengaruhi dan juga menentukan kebolehmampuan Perikatan Nasional itu memperoleh mandat baru, kerana sokongan-sokongan parti-parti daripada Sarawak juga mampu menyumbangkan kerusi untuk mengekalkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan sekarang. Dan juga Tuan, satu konteks utama yang perlu kita fahami adalah berkaitan dengan Majlis Presiden Perikatan Nasional, dan juga sebelum ini Presiden Parti Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyatakan bahawa mungkin Bersatu akan mempunyai pengaruh yang besar dalam PRU yang ke-15. Dalam hal ini, adakah kita nak melihat kepada sekiranya terwujud selepas ini Majlis Presiden Perikatan Nasional ini, Bersatu akan menjadi sebuah parti utama dalam Perikatan Nasional berkenaan menjelang PRU ke-15 dan selepas itu? Ya, saya rasa memang inilah barangkali yang cuba diusahakan oleh Bersatu, kerana apa yang berlaku sekarang ini adalah walaupun Bersatu itu menunjangi kerajaan, tetapi hakikat bahawa Barisan Nasional terutamanya UMNO memperolehi kerusi yang terbanyak dalam gabungan itu dan dalam masa yang sama juga base kepada Bersatu, UMNO dan juga PAS itu adalah sepunya, iaitu mensasarkan kerusi-kerusi majoriti Melayu Islam. Maka perkara ini perlu diperkecilkan, kerana kalau berterusan begini kita akan menyaksikan nanti dengan adanya parti-parti lain bersaing untuk kerusi-kerusi di negeri. Jadi dia akan menjejaskan peluang Bersatu untuk menjadi kuat. Jadi secara asasnya kalau
ingin memecahkan monopoli sebegitu, maka Bersatu harus menggunakan Perikatan Nasional untuk memperluaskan jaringan dan juga sokongan supaya mereka tidak terus bergantung harap kepada kerusi-kerusi yang Melayu Islam base ini, maka boleh menarik sokongan daripada parti-parti yang di kawasan bercampur, di kawasan bandar dan di kawasan bukan Melayu seperti mana yang berlaku di Sabah contohnya kan. Kerusi-kerusi Melayu bukan Bumi Putera Islam itu banyak menyumbang kepada kemenangan Perikatan Nasional untuk merampas kerajaan Sabah daripada Parti Warisan. Jadi dalam konteks besar dalam politik Malaysia ini, maka kerusi-kerusi ini juga penting kerana harus diingat dalam Perikatan Nasional mereka tidak memiliki parti-parti yang mewakili orang Cina atau orang India, tetapi perkara ini ada di dalam rakan strategik mereka iaitu Barisan Nasional. Walaupun kita boleh mempersoal kekuatan parti-parti itu untuk kembali memancing undi orang India atau orang Cina seperti mana sebelumnya. Jadi mungkin perkara-perkara inilah yang dilihat Bersatu sebagai anchor kepada Parti Perikatan Nasional untuk diperbaiki, dan perbaikan itu boleh berlaku dengan menubuhkan Majlis Presiden sekarang ini, dan mungkin akan memikirkan selepas Majlis Presiden itu ditubuhkan besok, kerjasama ini telah berlaku, akan diperluaskan kepada yang seperti mana saya cakap tadilah, untuk menyasarkan parti-parti yang berada di Sarawak dan juga untuk menyasarkan supaya Barisan Nasional itu ataupun menggunakan PAS untuk mengekalkan Barisan Nasional supaya terus setia dengan perikatan yang ada. Dan juga Tuan, mungkin saya cari ringkas dalam tempoh 1 minit, selepas adanya Majlis Presiden Perikatan Nasional ini, adakah Tuan kita dapat mengandaikan bahawa perjalanan dalam parti dan juga Perikatan Nasional itu akan lebih lancar dan juga mungkin akan membuat ada satu pertimbangan lain mungkin yang UMNO dapat lihat dan juga dapat saksikan selepas ini? Ya, saya rasa dalam konteks ini UMNO sendiri harus sedar bahawa Perikatan Nasional juga kalau selepas menubuhkan Majlis Presiden ini akan memiliki rakan strategik baru yang bagi saya UMNO juga memerlukan itu. Jadi kerjasama ini perlu dibentuk. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang keperluan untuk membentuk Perikatan Nasional sebagai satu lagi grand coalition yang baru seperti mana Barisan Nasional terdahulu itu sangat diperlukan. Kerana dalam konteks sekarang kita tidak melihat pattern undi itu masih lagi setia kepada parti-parti base ini, tetapi isu dan sebagainya itu telah memainkan peranan. Jadi kerjasama itu amat penting. Bagaimana untuk mengekalkan kerjasama itu terpulang pada mereka untuk mencorakkan. Tetapi jelas kalau ada Majlis Presiden ini, barangkali kita boleh melihat apa yang berlaku di Sabah itu tidak berlaku. Yang mana parti-parti tidak lagi bertanding sesama sendiri kerana mereka boleh menyelesaikan itu di peringkat atasan. Majlis Presiden boleh menentukan, boleh berkompromi kerusi mana yang akan dipertandingkan, kerusi mana yang akan diberikan kepada parti ini, kepada parti itu, maka ini selesai. Jadi kita tidak menyaksikan perkara itu seperti mana yang telah berlaku di di Sabah baru-baru ini, Esad. Baik, terima kasih Mujibu Abdul Muiz, Pensyarah Pengajian Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM. Kita bercakap berkaitan dengan penubuhan Perikatan Nasional untuk membentuk Majlis Presiden dalam Perikatan Nasional.